Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Asyah Laminti Azan, Nometrik C19D040. Saya ingin menerangkan mengenai jawapan tajuk tugasan akhir subjek SCY 3063 iaitu warisan dan arkeologi. Bahagian A. Apakah yang dimaksudkan dengan kerajaan maritim? Aktiviti kerajaan maritim adalah membina kapal dan menjalankan aktiviti perikanan. Pusat pentadbiran tertumpu di kawasan muara sungai. Pelabuhan amat penting bagi kerajaan maritim. Pelabuhan merupakan pusat perdagangan, pusat jual beli, tempat menyimpan barang pedagang dan tempat penyimpanan para pelayar dan juragan. Kerajaan maritim berfungsi sebagai orang tengah, iaitu tempat pengumpulan dan pengedaran barangan mentah. Masyarakat maritim mahir dalam membaiki kapal dan ilmu pelayaran. Pedagang-pedagang dari kerajaan maritim mampu berlayar dari sehingga ke Afrika Selatan. Contohnya, kerajaan maritim adalah Sriwijaya, Champa, Jitu, Kedah Tua dan Majapahit. Kewujudan laluan laut bagi kapal-kapal ini adalah disebabkan oleh kewujudan kerajaan-kerajaan maritim seperti Jitu, Loyu, Johor dan Cah iaitu Kedah. Kerajaan-kerajaan berkenaan wujud sebagai bandar pelabuhan yang menyediakan kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan ini menjadi semakin penting apabila semakin ramai pedagang-pedagang dari China, India, Parsi dan Arab mula menggunakan laluan ini. Seterusnya, Funan adalah sebuah kerajaan maritim yang wujud pada abad pertama Masehi dan mempunyai hubungan perdagangan laut dengan kawasan-kawasan di sekitar pantai Semenanjung Tanah Melayu. Kerajaan ini telah dipimpin oleh Fan Shi Man untuk membina kekuatan melalui kapal-kapal laut. Pada ketika kerajaan ini berkembang, sudah wujud beberapa penempatan perdagangan di sekitar pantai timur Semenanjung Tanah Melayu, antaranya di Pulau Tioman. Sikap keterbukaan kerajaan maritim tersebut telah menarik ramai pedagang luar untuk menjalankan perdagangan dan dalam masa yang sama untuk mengadakan pertukaran pengaruh kebudayaan sesama penduduk tempatan dan juga dalam masa yang sama perolehan pendapatan yang tinggi daripada perdagangan telah mempengaruhi pemerintahan seperti kerajaan Funan untuk menguasai kawasan perairan laut ini. Yang kedua, adakah terdapat data-data arkeologi yang membuktikan wujudnya perdagangan di antara kerajaan luar dengan kerajaan maritim di alam Melayu ketika zaman protosejarah? Penemuan tapak di Kampung Sungai Mas pada tahun 1979 akibat daripada kerja-kerja pembinaan tali air telah mendedahkan kepentingan Kampung Sungai Mas sebagai salah satu tapak penting ketika zaman protosejarah. Dengan jumpaan itu, terdapat dua kawasan utama yang menunjukkan bukti penempatan masyarakat di Kedah Tua iaitu di Lembah Merbuk dan Lembah Muda. Lembangan Sungai Merbuk dan Sungai Muda ini dihubungi oleh beberapa anak sungai yang mana terdapat penemuan tinggalan candi di sungai-sungai ini yang menunjukkan wujudnya penempatan manusia pada zaman protosejarah. Di Sungai Mas iaitu tapak 32/34 dan juga tapak Sungai Batu yang menemukan tinggalan riau besi, manakala lapisan kebudayaan zaman protosejarah ini memperlihatkan tinggalan puluhan monumen yang berupa candi. Seterusnya adalah penyelidikan dan ekskavasi arkeologi di Sungai Muda pula telah menemukan tapak peleburan besi yang telah dibina antara abad ke-2 sehingga ke-5 Masehi. Antara artifak dan feature yang telah ditemui ialah biji besi, sanggar besi, peralatan yang terbuat daripada besi dan nilam meleburkan besi. Tinggalan terdapat yang terletak antara Sungai Muda di selatan dan Gunung Jerai. Terdapat lebih daripada 87 tapak monumen yang dipercayai mempunyai candi. Telah dilaporkan 73 buah tapak mempunyai kesan tinggalan batu, laterite atau batu bata yang digunakan sebagai bahan utama binaan, apabila 60 tapak dianggap sebagai tinggalan candi monumen candi. Kebanyakan tinggalan candi terletak di bahagian selatan Gunung Jerai yang kebanyakan dibina di tepi tebing sungai-sungai utama di Lembah Bujang seperti Sungai Muda, Sungai Bujang, Sungai Merbuk Kecil, Sungai Batu dan Sungai Mas. Candi Bukit Caros tapak 1 merupakan candi yang berunsur agama Buddha dan dibina dengan menggunakan batu laterit.
Seterusnya, Candi Bukit Pendiat tapak 17 berbentuk segi 8, Candi Pangkalan Bujang tapak 21 yang berbentuk segi 7, serta jumpaan terbaru iaitu Candi Sungai Batu tapak SB1 menunjukkan struktur tersebut merupakan struktur sebuah stupa yang merupakan ciri-ciri candi berunsur agama Buddha. Selain jumpaan rirau terbesi di Sungai Batu, rirau pembakaran juga ditemukan di lembangan Sungai Muda iaitu jumpaan di sekitar kawasan Jenyang. Rirau ini dijumpai di kawasan Kampung Gading, Kampung Cemara dan Kampung Sungai Perahu. Artifak yang banyak ditemui di kawasan itu ialah tembikar tanah tempatan, seramik Parsi, seramik Cina dinasti Tang, dinasti Song, dinasti Ming dan dinasti Qing. Selain itu, seramik Vietnam, pecahan kaca Timur Tengah, peralatan besi, manik kaca dan manik batu separah yang berharga. Dah tua juga pernah menjadi pusat pemerintahan Sriwijaya di bahagian Semenanjung. Penguasaan Sriwijaya di bahagian Semenanjung ni agak luas dan ini mencakupi Ligor dan Langkasuka sehingga ke Chaya di selatan Thailand. Begitu juga dengan negeri-negeri Indo-China di bahagian Kemboja dan Champa bagi menguasai laluan perdagangan di segenting Kra dan Teluk Siam. Sriwijaya sudah pun memiliki kuasa penuh ke atas laluan perdagangan utama antarabangsa di Selat Melaka ketika itu, iaitu Selat Melaka, Selat Sunda, Laut Jawa, Selat Karimata dan Laut Cina Selatan. Sriwijaya ni bila dia takluk pelabuhan dan negara-negara kota semua ni, dia tak hancurkan tau. Sebaliknya tempat-tempat ini dijadikan sebagai pelabuhan dan kota-kota utamanya. Sebab tujuan dia serang kerajaan-kerajaan Melayu ini bukan sekadar untuk memperluaskan jajahan takluk, tetapi untuk menguasai jalan-jalan strategik di laluan perdagangan rantau ini. So dikatakan Sriwijaya memiliki kira-kira 14 buah kota perdagangan utama semasa zaman pemerintahan dia. Sebagai sebuah empayar maritim yang unggul, kehebatan Sriwijaya tidak hanya tertumpu kepada penguasaan dia terhadap perdagangan laut, tetapi juga kebolehan para pemerintah dia dalam mengawal selia empayar. Begitu juga hasil dagangan yang dimiliki, hubungan diplomatik yang baik dengan negara China, angkatan tentera laut yang hebat untuk mengawal wilayah dia dan lain-lain. Bahagian B, sejarah perkembangan dan teknologi pembuatan tembikar mengikut kronologi zaman. Tembikar adalah salah satu hasil kraftangan yang tidak asing lagi dalam masyarakat Melayu, walaupun penghasilannya hanya tertumpu kepada beberapa negeri sahaja. Kepelbagaian kegunaan tembikar yang dihasilkan oleh kaum wanita ini telah menjadikannya sebagai salah satu barangan keperluan utama. Penggunaan tembikar dalam kehidupan harian sebagai peralatan memasak atau juga bekas menyimpan air boleh menjadikan sesebuah keluarga hidup dengan lebih sempurna lagi. Menurut sejarah, tembikar merupakan salah satu objek seni yang tertua sekali pernah dihasilkan oleh manusia sejak zaman prasejarah lagi. Para pakar mempercayai bahawa figura-figura ini pada zaman dahulu digunakan bertujuan sebagai objek kepercayaan terhadap kesuburan dan digunakan semasa upacara-upacara tertentu. Produk tembikar yang tertua di dunia dijumpai oleh ahli arkeologi adalah pada zaman Jomon, Jepun, iaitu bertarikh 10,000 sebelum Masihi. Soalan kedua iaitu tapak-tapak prasejarah di Malaysia yang menemui jumpaan tembikar. Penemuan terpenting di Malaysia bagi zaman Neolitik ialah satu tapak membuat tembikar yang sangat besar di Bukit Tengkorak di Seponah, Sabah. Tinggalan-tinggalan tembikar tanam masyarakat prasejarah ini boleh dilihat di beberapa buah tapak arkeologi di Malaysia. Di semenanjung Malaysia, taburan tembikar prasejarah terdapat di beberapa buah negeri, antaranya ialah di negeri Perlis seperti Bukit Tengku Lembu, Bukit Wan Pisang, Bukit Batu Hampa, Gua Bukit Lintas, Gua Bukit Kecil, Gua Merang dan juga Gua Bukit Kerangga. Jumpaan terpenting tembikar prasejarah ini di negeri Perlis adalah di kawasan Bukit Tengku Lembu seperti Trumpet Shaped Vase, Cylindrical Vase, Weight Mounted Pot Goblet, Mechanical Pot, Round Bottled Pot, Wasted Pot Stand. Satu mangkuk tembikar prasejarah di Bukit Wan Pisang.
jumpaan tembikar pada lokasi lain kebanyakannya adalah terdiri daripada serpihan-serpihan tembikar prasejarah. Di negeri Kedah pula, tembikar prasejarah telah dijumpai di Bukit Berhala, Gua Pasir, Gua Kerbau, Gua Kelawar, Gua Taufan dan juga Gua Pulai. Jumpaan tembikar prasejarah ini terpenting adalah di kawasan Gua Berhala dan Bukit Kaplu di Kuadian. Seterusnya, di negeri Perak, lokasi jumpaan tembikar prasejarah pula adalah di Gua Harimau, Gua Kajang, Gua Geluk, Gua Batu Tukang 1 dan 3, Gua Badak, Gua Jepai, Gua Jerai, Gua Kerbau, Gol Bayit, Gua Kelawar, Keramat Pulai, Gunung Rapat, Slim River dan Sungai. Jumpaan di Gua Batu Tukang 1 dan 3 serta Gua Kajang yang merangkumi dua pinggan kecil, satu bekas air dan juga bentuk tembikar berkaki dan juga serta beberapa serpihan tembikar yang kebanyakannya mengandungi kesan corak cap tali. Kod Market. Di Selangor pula, jumpaan di Jenderam Hilir, Lembah Bernam dan Cangkat Mentari. Jenderam Hilir dan menjumpai beberapa tembikar yang berkaki 3. Tembikar prasejarah ini dikesan mempunyai ragam hias yang diukir dengan teknik ukiran tidak tembus, corak kayu tekap berukiran serta terdapat beberapa corak cap tali. Dan yang terakhir, perjumpaan di negeri Kelantan seperti di Kampung Kuala Sat, Gua Bedak, Gua Bukit Peraling, Gua Tampak, Gua Musang, Batu Nil, Gua Madu dan Gua Ca. Selain itu juga Gua Mentari, Gua Cos dan Gua Caya. Jumpaan tembikar prasejarah yang dijumpai ini ditemui dalam berbagai bentuk, antaranya seperti Forted Wheelers, Carinated Bowl, Mechanical Wheelers, Gobbler Wheels, Simple Bowl, Rounded Containers, Bucket Shape Wheelers, Boker, Pot Stand, Ported Cup and Jugs. Jumpaan tembikar di Terengganu pula, lokasi tapak arkeologinya adalah di Batu Tok Bidan, Gunung Biwak dan Gua Bukit Taat. Jumpaan di Gunung Biwak, beberapa serpihan tembikar yang dijumpai mempunyai cap tali telah dijumpai. Namun terdapat juga tembikar yang tiada kesan ragam hias telah dijumpai. Cawan susu getah berhampiran dengan kubur lama ni. Ada 2. Ada 3. Ni apa dia tulis ni? Semua tulisan Cina ni. Ini 2. Ini pun sama. Oh, ini kalau dapat molek ni, oh memang cantik. Dia punya corak dia pun cantik. Kita jumpa ni lah. Tapi semua dah cantik lah. Ingat cantik. Tapi semua dah banyak yang pecah. Yang ini pun macam jembatan Pulau Pinang dah ni. Rabbit. Rabbit Cantik ya. Ni mangga. Mangga lama tu bagus. Mangga. Ini ada lagi ah. Yang tu boleh ni tu. baru jatuh. Kau. Tu yang pada tangan awak. Ni kawan jumpa tadi. Tempat apa tu? Tempat kicap nasi ayam ke apa tak tahu lah. Kicap jalin. Dapat mangga lama. Cantik tu. Macam ni boleh cari lah. Ni corak beli rabbit. Mungkin. Ini nak jadi Oh, baik ah. Baik Baik ah. Bayan. Ni tempat apa macam ni? Tak tahu bang ni. Simpan apa ni? Baik. Rare ni. Ya Allah, sikit je dia punya pecah dia. Tu lah. Cantik bang. Cantik bang. Nanyang Sian Pao. Ini hampir sempurna bang. Hampir sempurna dia punya ni. Sikit sangat dia pecah. Sikit sangat.
Ini merupakan batu berkemungkinan batu giling. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.